Hari ini kali pertama kita buat Google Meet untuk kelas alam maya untuk sesi 2021. Dan tahun ni semua murid-murid dah tahun 6 dan setakat ni maklumat yang terima UPSR masih ada untuk tahun ni. Jadi semua murid perlu bersedia dari sekarang. Okey. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak maklumkan syarat kelas online ni ya. Okey, bila buat kelas online ni, cikgu harap murid-murid mula-mula sekali tolong tulis nama di ruangan chat. Okey. Lepas tu pastikan kamera kamu on sebab dalam masa yang sama cikgu akan buat PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Apa yang kamu respon semua tu, semua yang kamu masuk hari ni semua ada markah. Okey. Lepas tu bila ada soalan boleh buka mic dan bertanya. Lepas tu boleh mutekan balik. Okey, sebab takut nanti dia berdengung. Okey. Okey, terlebih dahulu kita tahu UPSR ada pentaksiran bilik darjah PBD pun ada. Jadi segala apa yang cikgu beri, latihan cikgu beri termasuk di Google Classroom ataupun yang cikgu share dalam WhatsApp group kelas, sila buat. Okey, untuk 2021 ni untuk tahun 6, cikgu nak tunjukkan buku-buku yang kita akan gunakan Okey, seperti biasa buku teks. Nampak tak buku ni? Okey, boleh jawab dekat ruangan chat kalau tak nak on ni Okey. Ni buku matematik ni kamu akan dapat nanti. Setakat sehingga sekarang belum ada makluman untuk ambil buku teks ataupun pemulangan buku teks. Jadi cikgu akan screenshot soalan yang cikgu nak kamu buat dan cikgu akan share dalam Google Classroom ataupun pada grup WhatsApp kelas kita nanti Okey, tak apa Zafiruddin, tak apa. Okey, selain pada buku ni rujukan utama kita akan gunakan buku ni sepenuh macam masa tahun 5 Okey, lepas tu buku yang wajib ada untuk tahun 6 pada tahun ni. Tahun lepas buku kerja ada yang tak ada atau ada yang tak guna kan. Tapi untuk tahun 6, semua murid tahun 6 terutamanya 6 cerdas lah, 6 daripada 6 arif dan cerdas wajib beli buku ni. Modul aktiviti mesra digital matematik tahun 6 Sebab kamu nak UPSR memang perlukan latihan tambahan dan buku ni memang selalu tahun 6 memang akan guna hingga habis. Okey, buku ni boleh dibeli di bookshop ataupun kedai buku SK Taman Rasa Jaya dan kedai buku dibuka pada hari ini sehingga hari Sabtu sehingga pukul 2 petang setiap hari dan parents yang pergi boleh masuk menggunakan ikut SOP yang telah ditetapkan Jadi boleh pergi beli nanti siapa yang belum ada. Okey, untuk buku tulis seperti biasa cikgu akan gunakan 4 buah buku nombor 3. Buku warna pink nombor 3 ni Kalau hari ni belum ada buku latihan tak apa, kamu boleh salin dulu kertas mana-mana, nanti boleh beli. Kalau katakan kamu nak beli buku latihan di Stanley Store ataupun buku popular, kedai buku popular atau sinaran pun boleh, cikgu benarkan, tapi pastikan kamu pilih buku yang petaknya kecil sebab kamu dah belajar sehingga nombor juta. Jadi soalan-soalan dia melibatkan nombor-nombor yang besar, jadi perlukan petak kecil petak kecil macam ni pastikan jangan salah beli dan pastikan kalau beli di bookshop buku nombor 3. 4 buah macam biasa, MT1, MT2, MT3 dan MT4. Untuk tahun 6 lebih sikit Okey. Tentang kelas tuition. So ada yang PM cikgu nak minta nak buat tuition semua, kamu jangan risau. Sekolah kita sendiri akan adakan kelas tambahan nanti untuk bimbing kamu. Jangan risau kamu tercecer ke tak faham yang tahun lepas ke, jangan risau. Semua tu akan diulang dan akan dibuat khas untuk kamu jangan risau. Okey. Okey, dah sedia untuk belajar belum ni? Dah. Okey, kita teruskan. Cikgu mulakan, cikgu present ni
Okay, nampak tak slide cikgu? Sekejap Okay. Okay, ni adalah pembelajaran kita yang pertama. Ini matematik tahun 6. Unit 1, nombor dan operasi. Kita akan terus ke standard kandungan 1.2, nombor perdana. Kalau ikut buku teks, 1.1 ialah mengenali kalkulator. Tapi cikgu skipkan dulu, kita akan buat di sekolah nanti. Dan sebab penggunaan kalkulator ini tidak ada dalam peperiksaan UPSR. Dia hanya untuk kamu nak semak jawapan, untuk panduan kamu, ya, supaya kamu tahu guna kalkulator. Ya, jadi sebab cikgu teruskan kepada kandungan yang berkaitan dengan peperiksaan UPSR, ya, itu nombor pertama, nombor perdana. Okey, sorry. Okey. Okey, standard pembelajaran. Apa yang kamu perlu belajar hari ini? Ya, pada akhir sesi pembelajaran ini, lepas tamat ni diharapkan semua murid 6 cerdas tahu ataupun boleh mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Okey, kamu jangan risau sebab nanti video ni cikgu dah rakam, nanti cikgu akan sharekan dalam grup WhatsApp kelas kita. Jadi bila-bila masa nanti, bila kamu free, jika masih tak faham, boleh ulang tengok, okey? Okey, sekarang apa itu nombor perdana? Ada 2 ciri nombor perdana yang kamu kena tahu. Ya, kena betul-betul tahu. Sebab soal ni ada ditanya dalam soalan peperiksaan UPSR. Okey, apa itu nombor perdana ataupun apa ciri-ciri nombor perdana? Okey, nombor perdana mestilah nombor yang lebih besar daripada 1 dan boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, kalau dikatakan lebih besar daripada 1, ini bermaksud 1 automatically bukan nombor perdana. Ia bermula daripada 2. Apa maksud boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya saja? Ya, mari kita lihat contoh. Okay, contoh yang pertama, adakah 5 nombor perdana? Ya, 5. Okey, diberi 5. Okey, kita tengok 5 besar daripada 1, betul tak? Okey, besar daripada 1 maksud dia menepati ciri-ciri nombor perdana yang pertama. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula. Dia kata 5 boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya saja. Macam apa maksud 5 boleh dibahagi dengan 1 dan 5 sahaja? Kita tengok. Okey, contoh 5 boleh dibahagi dengan 1. Maksud dia 5 bahagi dengan 1. 5 bahagi 1 ialah 5 habis, tak ada baki. Maksudnya bila tak ada baki, ia boleh dibahagi dengan 5. Okey, ini 1. Okey, 1 ciri dia tadi telah sama dengan yang dikendaki. Okey, 1 lagi, 5 boleh dibahagi dengan 5. Diri dia sendiri 5 bahagi dengan 5, 1. Okey, tiada baki juga. Okey, jadi ini pun menepati syarat nombor perdana. Katakan kamu nak test, nak kaji 5 bahagi dengan 2. 2 dah 2, 4 kan? Ada baki 1. Ada baki maksud dia tak boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi ini tak boleh. Sebab tu dia tidak, kita tak gunakan 2 ni. Dia cuma boleh 5 ni cuma boleh bahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Kalau kamu test dengan 5 bahagi 3 pun sama, ada baki. Betul tak? 5 bahagi 3 ada baki. 5 bahagi 4 pun ada baki.
Okey. Okey, jadi sekarang dia kata syarat untuk nombor perdana dia mesti hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Kita dah try ada 3 lagi tadi, 2, 3, 4. Tak boleh kan sebab ada baki. Maksudnya 5 adalah nombor perdana. Ni contoh dia, cikgu harap kamu faham. Okey, ni ada lagi contoh 15 nombor perdana. Dia tanya adakah 15 nombor perdana? Lebih besar pada satu, ya menepati syarat. Tapi boleh dibahagi dengan satu dan dirinya saja. Tak. Sebab apa? 15 boleh bahagi dengan 3. 15 bahagi 3. Sekejap ya, cik. 15 bahagi 3 berapa? 5 kan? Ini pun boleh bahagi dengan tepat tanpa baki kan? Sebab tu 15 bukan nombor perdana. Dia mesti hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sahaja. Maksudnya 15 bahagi 1 dan 15 bahagi 5. Okey. Sepatutnya kita akan, kalau di kelas cikgu selalu buat kerja kumpulan untuk kamu kaji sendiri. Kat sini ada lagi beberapa slide. 17 dia tanya, adakah 17 nombor perdana? Kamu juga boleh kaji nanti lepas ni, lepas kelas sebab cikgu nak jimatkan data ibu bapa kamu. Kesian sebab ada yang kata ada pesan cikgu data takut tak cukup jadi cikgu cepatkan secepat mungkin ya. Okey, nanti kamu boleh tengok balik, cikgu akan uploadkan dalam grup kita. Nanti kamu tengok balik dan cuba buat. Yang ni cuba buat dekat kertas conteng. Kamu cuba 17 ni bahagi dengan 1 dengan 17. Ni dia dah mengatakan. Jadi ia menepati 2 syarat, 2 ciri-ciri nombor perdana itu mesti lebih besar pada 1 dan boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya saja. Katakan kamu bahagi nombor tu, dia boleh bahagi tepat tanpa baki. Contoh 21 bahagi dengan 3, tak ada baki. Kalau lebih ni, ni maksudnya dia bukan nombor perdana. Nanti cikgu nak kamu cuba kaji Okey. Untuk nombor perdana cikgu dah rumuskan. Bagi tahun 6, murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan UPSR, kamu cuma perlu tahu nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 100. Dan cikgu telah keluarkan nombor perdana yang ada, yang wajib cikgu nak kamu hafal untuk memudahkan dan menjimatkan masa kamu untuk menjawab peperiksaan nanti. Ni adalah 25 nombor perdana yang kamu perlu hafal. Cikgu akan test seorang-seorang seperti survey. Siapa yang dapat menghafal nombor perdana ni, kamu dah dapat pentaksiran bilik darjah. Cikgu akan beri tahap penguasaan untuk kamu. Jadi tolong hafal. Nanti cikgu akan buat pentaksiran bilik darjah ni di kelas nanti apabila kita berjumpa secara bersemuka. Jika tiada, kamu perlu buat video rakaman menghafal nombor perdana ni untuk cikgu key in-kan pentaksiran bilik darjah. Sebab pentaksiran bilik darjah ni perlu untuk peperiksaan UPSR. Dia salah satu sijil yang akan dikeluarkan bersama dengan sijil UPSR nanti. Okey Jadi perlu ada semua-semua ni. Pastikan 25 saja kamu hafal. 2, 3, 5, 7. Hari ni hafal 5, esok hafal 5 lagi. Satu minggu dapat hafal. InsyaAllah dapat. Cikgu harap kamu faham apa itu nombor perdana. Okey. Okey, ni praktis UPSR. Cikgu akan sharekan latihan ni dalam grup WhatsApp kelas kita dan juga Google Classroom. Dan cikgu nak kamu jawab dalam buku latihan matematik 1. Buat buku baru MT1. Siapa yang belum ada buku nanti beli, tulis. Okey, macam biasa, pastikan kamu tulis hari dan tarikh. Buat garis tepi. Okey, tulis praktis UPSR. Okey, praktis UPSR maksud dia soalan-soalan contoh daripada unit ni, daripada kemahiran kita belajar ni dalam peperiksaan UPSR. Ini contoh-contoh soalan yang diuji. Okey. Yang pertama, nyatakan ciri-ciri nombor perdana. Tadi kamu dah tahu apa tu ciri-ciri nombor perdana kan? Ada 2 ciri-ciri nombor pertama iaitu mesti dibahagi tepat dengan 1, mesti besar daripada 1 dan boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri. Okey, lepas tu itu contoh ni ini ialah contoh soalan. Satu selalu dia akan tanya, dia akan bagi senarai. Contoh yang cikgu beri dalam latihan ni, senaraikan nombor perdana dari 1 hingga 30. 1 hingga 30 maksudnya mana?
Kamu kena senaraikanlah jawapan dia. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. 31 tidak termasuk sebab dia kata senaraikan soalan ataupun nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 30. Jadi kita ambil yang ni saja, 10 yang atas. Sebab tu kamu perlu hafal. Sebab bila peperiksaan, kita tak ada banyak masa nak kira, nak kaji satu-satu. Buang masa, kita nak jimatkan masa. Sebab nanti kamu akan berdepan lagi dengan soalan-soalan aras tinggi, kebat-kebat semua tu. Okey, lepas tu kita tengok soalan ketiga. Ini pun salah satu bentuk soalan yang akan diuji dalam kertas 1 matematik. Contoh, gunakan nombor perdana, lengkapkan ayat matematik yang diberi. Okey, 7. Dia bagi jawapan 7. 7. Apa tambah apa dapat 7? Kita boleh guna, kita boleh nampak di sini 2 tambah 5. Jadi jawapan untuk 3A ni ialah 2 tambah 5. Gitu juga yang lain-lain. Kamu hanya boleh gunakan nombor perdana untuk lengkapkan jawapan-jawapan ini. Okey, ini latihan yang pertama, praktis UPSR. Okey, lepas tu dalam buku latihan yang sama, cikgu harap kamu dapat buat latih diri. Muka surat 6. Ini daripada buku teks. Cikgu tahu kamu belum ada buku teks. Buku teks daripada link yang cikgu Ehsan bagi tu, cikgu dah try. Tahun 6 memang kita tak boleh download. Memang tak dapat download sebab dia stress apa benda lah, ada masalah. Jadi cikgu dah screenshot untuk soalan ini. Soalan ini juga cikgu akan share dalam grup. Maksud dia untuk minggu ini kamu perlu buat 2 latihan. Satu salin dan jawab ni. Soalan yang pertama praktis UPSR. Dan satu lagi jawab latih diri yang ni. Okey. Jawab macam biasalah. Tak perlu lukis bentuk-bentuk macam ni. Awak cuma buat kotak biasa. Lepas tu sebutkan nombor perdana dan tulis semula dalam tertib menaik. Tertib menaik maksudnya daripada nilai kecil ke besar. 2, berapa, lepas tu berapa. Cari. Okey, lepas tu senaraikan nombor perdana. Ini seperti contoh yang tadi. Ini pun sama. Lengkapkan ayat matematik di bawah dengan nombor perdana. Maksud dia kamu gunakan daripada senaraian nombor perdana ni. Cari apa tambah apa. Boleh dapat jawapan 8 apa. Okey, cikgu rasa setakat ni sekejap. Setakat ni kejap. Sebab cikgu tutup dulu slide ni. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak teruskan dengan kemahiran seterusnya, boleh? Sekejap ya. Okey, seterusnya kita okey, ini senang. Ni yang kamu dah belajar pada tahun 1, cuma nombornya makin lama makin besar. Okey. Okey, matematik KSSR tahun 6. Kali ni nombor hingga 7 digit. Okey. Membaca, menyebut dan menulis nombor hingga 7 digit dalam perpuluhan juta. Okey, untuk tahun 6 kamu kena tahu tentang pecahan juta dan perpuluhan juta. Tapi untuk hari ini kita belajar yang basic dulu, kita ingat balik dulu Okey, nombor ni ialah 9. Okey. Kalau kamu nak respon, nak on mic boleh Ni ialah nombor apa? 9. Kamu kena tahu juga ejaannya iaitu 9. Cikgu harap tahu eja sebab last year dah tahun 5 pun masih ada yang salah eja 9. Jadi cikgu harap tahun ni tahu eja dengan tepat perkataan 9 ni. Okey, ni ialah boleh jawab? 23. 23. Okey 23. Kena tahu sebut dan kena tahu perkataan. Yang ni apa? Siapa-siapa je? Kasih ke ada tak? 456. Okey, bagus. 456. Ya, 456. Pastikan tulis perkataan tu dengan betul. Sebab ini sebenarnya soalan-soalan macam ni
dia bonus untuk kamu dapat tambahkan markah supaya kamu boleh dapat daripada D tukar pada C ataupun B kepada A untuk UPSR nanti ataupun pentaksiran akhir tahun nanti. Okey, yang ni macam mana? 1789. Okey, bagus. Okey, kalau ada 4 digit macam ni, kita ambil 3 yang pertama ni, satu kumpulan, betul tak? Ingat tak cikgu pernah ajar tahun lepas? Dan satu lagi ialah kumpulan ribu. Ni kumpulan biasa. Okey, kita asingkan dia. Okey, yang garisan pemisah ni bermaksud ribu. Satu di depan salin saja. Dia satu kan? Okey, belakang ni apa nombor dia? 789. Okey, jadi nombor ni kalau disebut ialah 1789. Cikgu harap kamu dah faham sebab last year masih ada juga tak faham. Cikgu harap kamu dah boleh sebut nombor Okey, yang ni sama juga ada 5 digit. Kita ambil 3 yang ni, kita pisahkan dia, ambil 3 daripada kanan. Okey. Lepas tu kita ambil saja nombor di depan ni. Yang garis pemisah ni bermaksud ribu. Di hadapan dia ialah 21 dan belakangnya ialah 306. Okay, jadi 21,306. Okey, siapa nak jawab yang ni? Macam mana nak sebut nombor ni? 35,000. Belakang? 35,011. Okey, ada lagi jawapan? Okey. Okey, 35,011 ya. Okey. Kalau yang was-was tak tahu nak sebut macam mana, ada sebab ada yang akan bagi jawapan 35,000 sifar 11. Ada akan bagi jawapan 35,000 sifar 11 ya. Ada yang bagi jawapan jadi kalau tak nak silap, ambil 3 nombor yang dari kanan, kamu pisahkan dia. Okey, lepas tu pemisah tu ialah ribu. Depan ni apa nombor? Nombor dia ialah 35. Jadi kamu tulis 35. Yang belakang ialah 11. Jadi 11. Senang tak? 35,011. Ya, cikgu harap soalan-soalan senang macam ni kamu boleh jawab ya. Okey, sekarang ada 6 digit. Ya, masa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Sama juga, kita ambil 3 yang pertama dari kanan. Kita pisahkan dia. Ini ialah kumpulan biasa dan ini ialah kumpulan ribu. Jadi garis pemisah itu memaksud ribu. Depan ni, macam nak sebut nombor di depan ni? 274. Okey, bagus. 274 dan belakang ni? 320. Okey, jadi cara sebut nombor ni ialah 274,320. Cikgu harap kamu faham. Nanti kalau yang tak faham, tengok balik video ni sebab cikgu nak jimatkan data parents kamu. Okey, ni pun sama, ambil 3, kita pisahkan. Pemisah itu membawa maksud ribu. Depan ialah? Cakap. Apa depan tu? Nombor apa? 518. Jadi tulis 518. Yang belakang ialah 742. Jadi nombor ni disebut sebagai 518,742. Okey, sekarang dah melibatkan juta. Juta ni kamu baru kenal tahun ni baru tahun 6. Sekarang kita ada 3 kumpulan. Kumpulan biasa, nombor biasa. Kita pisahkan dengan garis pemisah ribu. Lepas tu kita pisahkan juga juta dengan kumpulan ribu ni Okey. Garisan pemisah yang pertama ialah ribu macam tadi. Yang ini ialah juta. Sama juga cara dia. Ambil nombor ni nombor 2 kan. Jadi kita tuliskan dalam perkataan 2. Ni ialah 400. 1. Dan ni ialah berapa ni? 3 ke 30 ke 300? Cakap 300. 300. Okey, jadi kita tuliskan. Dan kita gabungkan semua sekali dan kita sebut 2,401,300. Okey, ni siapa boleh bagi jawapan? 8 juta. Siapa-siapa je, saya tak nampak siapa nama Okey, 8 apa? 8 juta. Ya. Lagi? 8 juta 125,024.
Okey, bagus Tahniah. Okey, kita buat macam tu juga. Kita pisahkan dia. Lepas tu garisan pemisah tu mau masuk ni ribu dan yang ni juta. Lepas tu masukkan je nilai dia. 8,115,024. Okey, yang ni perpuluhan juta. Macam mana nak sebut? Dia dalam bentuk perpuluhan. 0,005. Sebut kat Puan, siapa nak sebut? Cakap dengan saya siapa nak cuba sebut. Sebab saya tak nampak. Saya Perpuluhan sifar 51 juta. Okey, ada tak yang lain nak cuba? Kita gabungkan konsep perpuluhan yang kita dah belajar daripada kamu tahun 4. Okey, cikgu terangkan Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Dia ada perkataan juta, kamu tuliskan dengan juta Okey, sifar perpuluhan sifar 51 juta. Ingat kalau perpuluhan, lepas titik perpuluhan kita sebut angka tu 11. Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Tukarkan saja dalam bentuk perkataan. Boleh tak sebut ramai-ramai? Semua on mic. Kalau yang boleh, yang mic dia boleh berfungsi, boleh cuba baca sama-sama. Okey, 1, 2, mula. Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Okey, mula. Okey, 1, 2, mula. Okey, 1, 2, mula. Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Okey, sifar perpuluhan sifar 51 juta. Ingat lepas titik perpuluhan kita sebut satu-satu, bukan 51 dia 51 juta. Okey, dan titik perpuluhan, macam mana eja perpuluhan? Pastikan tahu eja perpuluhan, ada R. Sifar, kita tak sebut kosong, kita sebut sifar. Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Ini contoh ni, siapa boleh sebut? Cuba sebut ramai-ramai lah, sebut ramai-ramai. Macam mana sebut nombor ni? Perpuluhan 274 juta. Okey, bagus. Kamu dah dapat 8.274 juta. Nombor yang diberi tu dah perpuluhan. Perpuluhan kamu dah kenal, dah lama kenal. Cuma beza sekarang tahun 6 dia ada perkataan juta. Jadi kamu tulis je juta tu dalam perkataan nanti. Jadi dia akan tulis macam ni 8.274 juta. Lepas titik perpuluhan kita sebut 11. 274 juta. Depan ada angka, digit dia jangan lupa. 8.274 juta. Okey, ini dalam pecahan pula. Pecahan juta. Apa bentuk pecahan ni? Macam nak sebut? Ingat ke tak? 1/2 juta. Okey, bagus. Jadi bila kamu perlu tukarkan nombor ni dalam bentuk perkataan, tulis je lah. 1/2 juta. Senang tak? Senang. Okey, setakat ni masih senang. Cikgu harap kamu akan terus kata senang sampai bila-bila. Okey, sekarang kita tengok pula contoh seterusnya. Okey, ni ada nombor apa ni? Ada nombor bulat dengan pecahan. Kita sebut dia sebagai nombor bercampur. Ingat ke tak nombor bercampur? Cikgu dah ajar sebelum ni. Macam nak sebut? 53/8 juta. Okey, bagus. 53/8 juta. 53/8 juta. Okey, ni lagi satu lagi latihan. Latihan ni cikgu dapat daripada buku teks. Nanti seperti biasa buat juga dalam buku. Sebab kamu ada masa seminggu. Kita berjumpa seminggu sekali. Jadi kamu buat latihan ni nanti Lepas buat yang latihan tadi, sambung dengan latihan diri muka surat 11 ni. Ada 4 soalan. Tulis nombor dalam perkataan atau angka. Kalau diberi ni macam mana? 7 apa? 7 juta. Tulislah sama dengan 7 juta. 4,2,000 tulis dalam bentuk nombor. Okey, lepas tu dia kata betulkan kesilapan sebutan di dalam petak kuning. 5.109 juta. Dia kata ni kesilapan sebutan. Ini dia beri yang salah. Jadi kamu tuliskan jawapan yang betul. Sepatutnya sebut macam mana? 5.109 juta. Bukan 109 juta tapi 109 juta. Okey, lepas tu yang B ni 7
3/8 juta. Diberi jawapan kat sini, sebutan dia 73/8 juta kan? Salah. Jadi kamu kena tuliskan yang betul. Ya. Jadi bila kamu buat nanti, tak payah salin yang salah ni, kamu tulis 2A 5.1 sifar 9 juta ni sama dengan apa jawapan betul dia. Faham tak? Tulis soalan 7/8 juta sama dengan apa dalam perkataan dia. Okey, ni soalan 1 dan 2. Ya, tak perlu salin sekarang sebab tu cikgu akan share dalam grup WhatsApp ataupun Google Classroom kita. Okey, lepas tu yang ni pun sama, senaraikan nombor pecahan juta dan perpuluhan juta dan tulis dalam perkataan. Okey, daripada ayat ni, okey, dia ada pecahan juta dengan perpuluhan juta. Contoh ni tahun bukan Negeri Sabah mempunyai 3 1/5 juta. Ini adalah apa? Pecahan juta ke perpuluhan juta? 3 1/5 juta ni. Dia ialah pecahan. Sebab dia bentuk pecahan kan? Jadi ni ialah pecahan juta. Jadi kamu nanti buat pecahan juta sama dengan 3 1/5 juta. Okey, ada ke tak? Okey, sini ada satu lagi. Berjumlah 3/5 juta. Ni pun pecahan juta. Maksud dia untuk pecahan juta dia ada 2 nilai Okey, lepas tu satu lagi ialah perpuluhan juta. Okey, kita tengok perpuluhan juta, 2.5 juta. Ni bentuk perpuluhan kan? Okey, jadi jawapan untuk perpuluhan juta ni yang ni. Okey, 3 ni. Maksudnya bahagian 3 ni kamu buat macam ni. Pecahan juta sama dengan apa? 3.15, 1/5 juta. Ingat mesti tulis juta. Dan 3/5 juta. Okey, lepas tu buat bawah dia perpuluhan juta sama dengan 2.5 juta dan 0.7 juta. Itu contoh. Cerakinkan ni tahu tak? Ya, cerakin ni macam biasa yang kamu dah buat pada tahun 1, 4,21,006 ni. Maksudnya 4 sifar tambah 2 sifar. Ya. Okey, cikgu tunjuk yang 3A ni, tengok sunyi sepi je macam tak faham je Sekejap. Cara jawab 3A. Sekejap Okey, ni contoh cara jawab 3A Dia nak pecahan juta. Jadi kamu buat macam ni je. Pecahan juta. Tulisan cikgu ni sebab baru guna benda ni tak biasa lagi dengan alat ni. Okay, pecahan juta sama dengan apa tadi? Jadi kamu senaraikan. Kita tengok pecahan juta dia 3 1/5 juta. Jadi kamu tulis ada kat sini. 3 1 per berapa tadi? 1 per 2 ke 1/5? 3 1/5 juta. 3 1/5 juta. Okey, lepas tu dan ada satu lagi. Apa dia? Okey, lepas tu B ialah perpuluhan juta. Teruk tulisan. Okey, sama dengan apa tadi? Ada 2 kan? 2.5 juta dan juga 0.7 juta. Jadi kamu tulis 2.5 juta. Dan kamu tambah nanti. Okey, tu untuk bahagian nombor 3. Okey, yang cerakinkan ni 4 juta dulu ni cerakinkan nombor 4 apa nombor dia? 0 sifar 6 sifar 6. Okey, cerakinkan kalau ikut nilai tempat kamu tulislah 4 juta sebab dia nak 2 satu nilai tempat, satu nilai digit. 4 juta tambah 20,000. Ingat tak ni? Semua ni kamu dah belajar daripada tahun 1 tambah sampai habis. Kalau dah satu lagi, kamu kena buat dalam bentuk digit. 4 juta, digit maksud dia adalah angka, tambah 2, tambah sampai semua Okey.
Okey, cikgu rasa setakat tu, cikgu rasa kamu semua faham. Jadi ada 4 latihan sebenarnya untuk kamu. Boleh buat dalam masa seminggu. Kita akan jumpa balik nanti. Cikgu. Ya, tak belum bagi cikgu belum habis. Tak, kamu boleh salin dalam buku tulis tu. Ya, kenapa? Apa siapa tanya tadi? Saya Adam. Kenapa? Tadi cikgu ada tulis nombor ke? Nombor apa? Tidak ada tulis nombor ke? Dekat mana? Dekat komputer cikgu. Ada? Saya tak nampak nombor tu. Oh, tak nampak. Tak apa, nanti cikgu sharekan dalam ni Sebab cikgu dah keluar dah tutup slide tu dah. Cikgu dah tutup slide. Okey. Jadi nanti cikgu akan, apa yang kamu belajar ini, cikgu akan uploadkan dalam kelas kita. Nanti kamu boleh tengok balik nanti Okey, lepas tu ingat tolong buat, jangan tak buat. Sebab semua ni ada markah. Apa yang kamu buat hari ni ada markah dan cikgu akan tanda. Mungkin sebab sekarang PKP, cikgu tak nak ambil risiko parents kamu datang sekolah ke apa. Tapi cikgu akan tetap buatkan modul untuk kamu. Dan cikgu akan beri, bila buka sekolah nanti cikgu akan buat modul untuk kamu. Sekarang kita buat latihan macam ni, guna buku tulis. Okey? Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Tolong masuk Google Classroom. Cikgu rasa baru 2 orang masuk. Ahmad Zafiruddin dengan Farhal se. Yang lain belum masuk. Tolong masuk Google Classroom. Macam tahun lepas ada 9 ke 10 orang kata silap cikgu. Tapi tahun ni baru 2 orang masuk Jadi tolong masuk sebab guru-guru lain, sebab cikgu tak wajib guna Google Meet ni. Kami boleh gunakan Google Classroom tu untuk share latihan ataupun apa-apa yang cikgu nak share dengan murid-murid. Jadi gunakan, tolong login, tolong sign in dalam Google Classroom tersebut Kalau ada masalah, cikgu rasa cikgu mungkin akan buatkan satu video cara nak masuk Google Classroom tu step by step. Email kamu cikgu dah share dalam grup kita, grup WhatsApp semalam. Tapi tak apa, nanti kalau siapa yang tak faham tu boleh, yang tak dapat email tu, yang tak boleh baca, PM cikgu. PM cikgu, nanti cikgu cuba dapatkan untuk kamu. Okey, ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, kita nak tamatkan sebab kejap lagi cikgu kelas lain pula. Ada lagi tak soalan? Cikgu. Ya. Soalan tu cikgu bagi semua dekat Google Classroom ataupun WhatsApp. Kejap lagi cikgu masukkan. Okey. Okey. Jadi saya rasa tak ada soalan. Kita tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ingat buat latihan Okey. Kita salahkan mak ayah kamu, jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal tolong mak bapak kat rumah tu. Belajar sebab kamu tahun ni UPSR. Okey, kita jumpa lagi Rabu depan untuk subjek matematik. Okey, Assalamualaikum. Okey, boleh left.